Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. InsyaAllah pada malam ni kita akan mulakan daurah sebuah kitab yang dikarangkan oleh Syekh Abdul Qadir bin Wangah Al-Fatani atau lebih dikenali dengan Tok D. Sekam Al-Fatani. Jadi sebelum daripada kita mula nak membaca muzakarah, risalah atau kitab Tashilud Du'afa, terlebih dahulu saya nak tanyalah para penonton yang ada dalam menonton yang sedang watching ni, suara jelas ke tak jelas? Tolong respon. Kalau jelas alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau jelas tulis jelas, alhamdulillah. Kalau tak jelas tu saya kena baikilah, sebab sayanya live ni bukan di pondok. Live ni daripada kampung mertua saya, kerana mertua saya sakit tenat, jadi saya balik dengan tergesa-gesa. Tapi insya-Allah lah, walau bagaimanapun kita akan teruskan juga daurah kita ni. Mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jelas, semutar hitam kata jelas. Baik, alhamdulillah jelas. Baik, sebelum daripada kita mula nak baca risalah ni, saya serulah kepada para penonton yang berada dalam ruangan watching dalam live kita pada malam ni untuk sama-sama kita hadiahkan 3 kali bacaan Al-Fatihah. Pertamanya diniatkan kepada hadiah kepada hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, para isterinya, para keluarganya, zuriyahnya dan sahabatnya. Kemudiannya Al-Fatihah kita niatkan juga hadiah kepada para masyayikh, para a'immah mazhab, para a'immah mazahib dan sekalian ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berjasa dengan agama kita. Dan yang terakhirnya kita niatkan secara khusus kepada musannif, tuan pengarang kitab ni, Syekh Abdul Qadir bin Wangah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di kulit hadapan tu
Cuba kita tengok di kulit hadapan sekali. Belum kita nak baca tu, kita baca sikit kulit hadapannya. Nah, dia katanya, inilah risalah yang dinamakan dia ini risalah dengan tashilid du'afai wa raddi ba'di aqwalis sufahai. Inilah, yakni beberapa ibarat yang lagi akan datang ditulis di dalam kitab ni, risalatun, ialah satu risalah. Mana beberapa lembaran yang sedikit, beberapa lembaran kertas yang sedikit, tetapi mengandungi manfaat yang sangat besar. Tu kerana bicara ni bicara ilmu aqaid, bicara ilmu akidah, maka manfaatnya maklum. Apa? Yakni miftahul jannah la ilaha illallah. Nah, itu kunci syurga itu ialah la ilaha illallah. Maka ilmu tauhid, ilmu akidah ni ilmu pada nak menyata, nak menghuraikan tentang makna la ilaha illallah. Maka besarlah panggil manfaat risalah yang kita akan daurah dan muzakarah ni. Baik, risalah ni yang dinamakan dia ini risalah. Nah, tu yang ni yang dinamakan dia, yang diletak namakan dia ini risalah. Nama apa? Yang dinama dengan tashilud du'afai. Nah, dengan nama tashilid du'afa. Nah, yang ambil nama Arab. Tapi kitab ni bukan kitab Arab, kitab Jawi. Cuma yang sebenarnya duk berjanji hari itunya, sebenarnya saya ini silap sebut nama kitab kepada Ustaz Faris. Nah, saya duk niat kata kitab nak didaurah tu Asasul I'tiqad li Du'afa'il Bilad. Jadi ada du'afa juga situ, jadi tertukar. Disebut tashilud du'afa. Allahu akbar. Jadi tak ada hal lah, itu qadar Allah. Itu nak ajak cerita kata Allah Ta'ala punya takdir. Hatinya nak baca. Sebabnya Ustaz Faris dia minta baca kitab yang nipih, yang boleh khatam dalam masa 6 hari. Jadi saya dalam hati saya, kitab nipih yang pernah saya daurah, insya-Allah lah kata 6 hari itu bolehlah nak khatam. Iaitu kitab Asasul I'tiqad li Du'afa'il Bilad. Jadi kerana ada nama du'afa tu, saya pergi taik, berkalut-kalut masa tu, taik dalam WhatsApp, tulis tashilud du'afa. Jadi lepas tu saya pun tak perhati, tak perhalusi lah. Bila dah siap dah poster, barulah saya pun tersedar. Tashilud du'afa. Sudah. Kerana tashilud du'afa ni tebal. Nah, dia tebal, dia sampai ke muka surat 35 muka surat. Jadi tak mungkin dapat tak mungkin kita dapat khatam dalam masa 6 hari. Lagi pula tashilud du'afa ni bukan kitab mudah. Kitab ni dia ada warad di ba'di aqwalis sufaha. Itu. Dia ada rudud. Dia ada orang panggil bicara bak merak ni. Dia nak i'tiraf. Jadi tak ada hal lah. Saya pun tak nak bagi Ustaz Faris sakit kepala, nak pening, dah siap dah orang panggil iklan apa semua. Beginilah saya kata kita akan baca tashilud du'afa. Tashilud du'afa kita akan baca. Adapun warad di ba'di aqwali sufaha, ini kita akan sambung pada pada daurah siri yang seterusnya lah, insya-Allah tengok pula. Jadi kita tengok nama kitab yang diletakkan akan dia ini risalah dengan nama apa? Tashilid du'afa. Apa makna tashil? Tashil ni masdar daripada sahala yusahilu tashil. Sahala yusahilu tashilan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Sahala yusahilu tashilan. Apa makna tashilan? Dengan makna taisir atau takhfif, ataupun tasyiruha suhlatan atau sahlatan. Tasyiruha sahlatan atau taisiruha sahlatan atau takhfifuha. Mana mempermudah, memperingan, mempermudah. Itu makna tashil, artinya mempermudahkan
ad-du'afai, bagi orang-orang yang dhaif. Nah, macam kita ni orang dhaif lah. Macam saya lah, orang lemah, banyak kekurangan, banyak orang panggil qasir, banyak taksir, banyak kecuaian dan sebagainya. Nah, itu bahagian yang pertama, diletak nama tashilid du'afai. Mana mempermudahkan bagi orang yang du'afa. Apa du'afa? Orang yang dhaif. Orang yang lemah-lemah. Tu. Ada memang kita ni lemah. Tu ni. Yang kita kata kita ni orang alim janganlah. Nah. Tu. Baik. Jadi sebab tu saya pun boleh terima juga kitab ni untuk didaurah, kerana di depan ni dia ada permudahkan sifat 20. Kerana atas permintaan Ustaz Faris, dia nak mudah-mudah. Asalnya kita tanya, nak kita arak ke kita jawi? Kata kalau boleh kita jawi. Jawi pun tak apalah. Jadi salah saya lah yang disebut tashilud du'afa, bukan salah pihak penganjur. Tapi ala kulli hal pun tak ada hal lah. Saya pun lama dah tak buka kitab ni. Alhamdulillah kerana ada daurah ni, kita boleh jugalah orang panggil belek balik, buka balik kitab lama kita tak belek. Itu nama yang pertamanya tashilid du'afai wa raddi ba'di aqwalis sufahai, dan raddi, dan menolak. Tu wa raddi ba'di aqwalis sufahai, dan menolak akan sebahagian perkataan-perkataan sufahai bagi orang yang bodoh-bodoh. Tu. Jadi kitab ni dia nak tolak, dia nak jawab, nak jawab pendapat-pendapat, nak pengajaran-pengajaran, ajaran-ajaran yang dianggap kebodoh lah. Bagi Tok Diskamnya orang tu bodoh. Adapun bagi kitanya kena anggap bahawasanya ini orang panggil ahwalul masyayikh. Ahwalul masyayikh. Kenapa? Kerana yang dimaksudkan dengan orang sufaha, orang bodoh ni rakan seperguruan dengan dia juga. Tu orang yang belajar sama-sama dengan padaknya juga. Namanya Tuan Guru Baba Ali Jambui. Itu. Tuan Guru Baba Ali Al-Jambui. Salah seorang daripada pengarang kitab Tausi'atul Fikr. Kitab Maqulatul Asyar. Kitab Tausi'atul Fikr, kitab Maqulatul Asyar yang dikarang oleh Tok Guru Haji Ali Al-Jambui itu, saya pernah mengaji 2 kali khatam lah dengan tuan guru kami Baba Adnan Al-Fattani. Jadi dia berkelahi banyak isu lah. Antaranya isunya yang paling besarnya mustahil itu apakah qadim atau hadis. Jadi Tok Guru Haji Ali Al-Jambui ini dia duduk kritik, kerana asalnya dia mengkritik Tok Diskam. Ini kesilapan jugalah kita kata. Dia pergi kritik Tok Diskam. Tok Diskam tak kritik siapa-siapa pun. Bila dia pergi kritik Tok Diskam, sudahlah. Maka Tok Diskam pun jawablah. Yang terakhir kitab yang Tok Diskam jawab, sehingga Tok Guru Haji Ali Al-Jambui ini senyap, tak terkata apa. Tu kira mati kukuk lah kalau kita kat. Iaitu nama kitabnya Tabyin Kadhibil Muftari. Tabyin Kadhibil Muftari. Saya pernah kongsi kitab tu di Facebook saya kalau nak tengok nama kitab tu. Bukan Tabyin Kadhibil Muftari karangan Ibnu Asakir, tentang membersihkan perkara-perkara hak dinisbah kepada Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Tapi ini Tabyin Kadhibil Muftari yang dikarang oleh Tok Diskam pada menjawab, tapi jawapan dia tu ilmiah, cuma oleh kerana lama sangat Tok Guru Haji Ali Al-Jambui ni cari pasal omong dengan Tok Diskam, maka Tok Diskam jawab dalam kitab Tabyin Kadhibil Muftari itu agak terlalu kasar lah bahasa dia. Jadi ini jawapan Tok Diskam juga lah ni kepada Tuan Guru Haji Ali Jambui, kerana mengkritik kitab-kitab yang pernah ditulis oleh Tok Diskam yang sebelum pada ni. Baik. Tashilid du'afai wa raddi ba'di aqwali sufaha, ini untuk orang-orang awam, orang-orang awam. Kita ni orang awam lah, jadi sesuai lah. Bukan orang khawas, kita ni orang-orang awam. Orang awam yang mana? Orang awam ni banyak. Orang awam yang suka tengok TV, orang awam yang suka main bola, orang awam yang suka main
Main haji, main dam, main datuk. Tak jadi orang awam gitu. Untuk orang-orang awam, mulai belajar aqaid agama. Mana orang awam yang mubtadi, yang baru nak masuk kelas ibtidaiyah. Kelas ibtidai mulailah ni. Tu untuk apa masuk kelas ibtidai itu? Belajar aqaid agama, belajar aqaidud diniyah. Belajar ilmu simpulan-simpulan yang dibangsa pada agama. Gitu. Itu makna aqaid agama. Tu benda hak kita kena sipu mati dalam hati kita dengan yakin, kejar. Tak boleh nak terbuka dah. Dan benda hak kita sipu mati tu hak dibangsakan pada agama. Itu dia panggil aqaidud diniyah. Ada 50 aqaid yang bersangkut paut dengan dengan 2 kalimah syahadat. Dengan ilahiyat, uluhiyat, rububiyat dan risalat nubuwat. Itu. Tu ada 50 aqaid. Baik. Tengok. Disambil orang panggil istitrak lah ni. Istitrad, ambil sambil. Belai-belai Kelantan panggil, belai-belai. Bukan nak sangat lah ke tu, tapi belai-belai tu. Sambil-sambil tu. Tu dipanggil disambil, mana istitrad, ambil sambil. Tu. Disambilkan jawab. Bukan Tok D nak jawab sangat. Tok D ni kira malah nak layar dah lah. Tapi ala-ala tu dia kita ni disambilkan juga. Belai-belai tu juga. Jawab sambil-sambil. Beberapa i'tirad. Beberapa bangkangan. Itu mana i'tirad. Beberapa bangkangan. Banyak bangkangan lah. Dia jawab beberapa bangkangan. Bangkangan mana? Bangkangan di atas risalah yang dahulu daripada ini. Mana risalah yang dahulu daripada ni? Antaranya risalah Takribul Ikhwan, Asasul I'tiqad dan Mabhasul Kalam. Kulit lagi. Muka surat berapa? Tak muka surat lagi, masuk kulit baru. Sini. Baru masuk kulit baru, tak masuk lagi. Tu. Jadi kitab ni dibuat sambil-sambil nak jawab kata i'tirad, bangkangan. Tu siapa yang bangkang ni? Iaitu tadilah Tuan Guru Baba Haji Ali Al-Jambui. Jadi kita buat sebagai ahwalul masyayikh. Ahwalul masyayikh ni iaitu perbalahan di antara guru dengan guru lah. Jangan kita orang panggil masuk campur mencela antara satu sama lain. Kalau kita buat gitu manhaj kita, insya-Allah jadi manhaj ilmu lah kita, tak berkelahi lah kita. Itu. Yang jadi berkelahi ni kenapa? Kerana ta'assub. Ta'assub. Sebab tu masa kat Mesir dulu memanglah berlakulah sedikit orang panggil berbalahan di antara contoh Syekh Sa'id Mamduh dengan Syekh Ali Jumaah contoh. Tapi bagi kita orang hak mengaji ni, kita ngaji dua-dua. Lepas tu perkelahian di antara guru dengan guru tu orang panggil kita kira ahwalul masyayikh. Itu taraf mereka. Tu. Sebenarnya asal kita dengan Ahbas pun kita nak buat gitu juga. Tapi tak jadi. Kenapa? Kerana Ahbas ni dia bina manhaj dia tu alat ta'assubi. Atas wajah ta'assub. Atas jalan ta'assub. Asabiyah. Mana manhaj mereka ni? Manhaj takfiri. Tasarra' fit takfiri. Ilzamut takfiri, ilzamur ra'yi. Habis ini orang panggil manhaj ni kalau ada hajulah satu-satu manhaj ilmu, satu-satu madrasah tu, satu-satu tariqah tu, satu-satu jalan tu. Tak boleh ada pakar tu. Mana takfiri? Menghukum kafir atau orang. Tu tak boleh. Atau tasarra' fit takfir. Cepat, gaduh-gaduh cepat nak hukum kupu. Kafir selalu. Benda hak tak boleh tak perlu dihukum kafir pun siapa kata hak kafir. Itu. Tu berat tu. Lagi beratnya ilzamut takfir. Mewajibkan orang lain pula mengkafir. Kalau tidak dia kafir. Itu lagi berat. Tu berat. Tu teruk-teruk lah tu. Contoh, kita ni tak nak mengkafirkan Wahabi contoh. Kerana Wahabi ni
masih lagi ahli kiblat. Tajsim dia pun tidak soreh, tidak jelas. Kita setakat kata Wahabiyah. Wahabi ini ialah firqah dhalah, firqah yang sesat. Kita pula kafir. Berat itu. Teruk itu. Atau orang panggil ilzamut takfiri. Maka dia pun jadilah ilzamur ra'i. Mana mewajib kau orang ikut pendapat syekh dia. Hak lain daripada syekh dia, semua tak betul. Ini berat ni. Tak boleh kita gitu. Mana hak ilmu kita tak boleh gitu. Kita kena adil, kena tawassu, kena berlapad dada, kena open minded, kena kedepankan akhlak adab. Itu. Daripada tutup diskam balas dengan babali jambui ni, biarkan dia. Ini orang panggil percambahan ilmu untuk kita. Gitu. Maka sebab tu disambilkan jawab beberapa i'tirad, beberapa bangkangan. Bangkangan siapa tu? Bangkangan Haji Ali Al-Jambawi itulah, Al-Jambui itulah. Di atas risalah. Maknanya Haji Ali Al-Jambawi ini dia i'tirad, dia bakang di atas risalah Tok Diskam yang dahulu daripada ini, yang dahulu daripada Tashilid Du'afa ni. Mana antara lain Asasul I'tiqad, Taqribul Ikhwan, Mabahasul Kalam. Kalau tak silap. Ada lagi yang saya sebut. Dan lain-lain lagi sedikit-sedikit. Maknanya jawab i'tirad tu sikit-sikit jelah. Tidak duk jawab dengan panjang lebar, tidak. Tapi dia mula nak menjawab i'tirad ni pada muka surat 15. Tak tahulah sama ke tak sama muka surat kita ni. Kalau dalam kitab saya ni muka surat 15. Jadi insya-Allah kita akan cuba ke orang panggil Selamun hari ni kita dapat sampai kepada muka surat 14. Kemudian kita tengok ada ruang masa hak mana bila lagi kita akan sambung pula untuk khatamkan kitab ni insya-Allah. Kerana kitab ni sebenarnya payah lah, bukan tashil sangat. Tashil tu hak depan je sampai muka surat 14 tu tashil lah. Tapi warad di ba'd di aqwali sufaha ni tidak tashil, nak rak, nak ruduk. Jadi kitab ni termasuk kitab ruduk juga. Kitab nak menolak, menjawab bangkangan orang. Jadi agak payah jugalah. Jadi Ustaz Farisnya dia minta kitab paling mudah. Baik. Menghimpun akan ini risalah oleh Abdul Qadir bin Wangoh, wakaf Buddhis Camp Daratan Fatani, Jalan Palas, Rakuk. Jadi untuk diskam lah cerita dia tu pada daurah saya 3 buah kitab untuk diskam tu saya dah cerita dah. Jadi insya-Allah lepas pada ni akan dimasukkan dalam YouTube tu, boleh tengok lah. Ataupun ada guru-guru lain juga ada juga duk cerita dah pasal Syekh Abdul Qadir ni. Kehebatan dia, ilmu dia, pengiktirafan guru dia di Mekah iaitu pada Mekah sendiri terhadap diri dia dan sebagainya. Tu banyak dicerita-cerita oleh guru-guru, boleh kita cek tengok. Kerana kita nak daurah secara cepat ni, jadi kita tak payah panjangkan kalam. Sedikit pesanan, ni Tok Dis diri pesan. Sedikit pesanan kepada siapa-siapa yang melihat risalah ini. Melihat ni serta dengan baca. Kalau lihat saja lepas tu belak tidur tak jadi. Melihat maksud sini, melihat serta dengan baca lah. Bila dia lihat serta dengan baca tu, bila ada berasa berselumbar, rasa semabur. Berselumbar ni maknanya asomba, keliru. Selumbar tu maknanya semabuk lah. Kalau orang Kelantan panggil semabuk, selumbar, puya orang Kelantan panggil juga. Makna artinya keliru. Tak jelas. Tu. Selumbar maknanya semabuk, tak jelas lah. Bahasa kita kata tak jelas. Harap berhubung dengan Humbi. Humbi sini siapa? Tuan pengarang ni sendiri. Nak hubung dengan Tok Diskar lagu mana? Tok Diskar tak ada dah. Maka sebab tu dia kata berhubung dengan Humbi sendiri. Kait selama hidupnya, hidup Humbi. Selama mana Tok Diskar hidup lagi, bolehlah kita nak pergi rojak dia. Lepas Tok Diskar tak ada dah leni, nak rojak siapa? Atau tak boleh nak rujuk dengan Humbi sendiri kerana Humbi tak ada dah. Atau pergi rujuk dengan siapa? Atau pada kata dengan Humbi. Berhubung dengan dahan. Artinya siapa-siapa yang membaca risalah ni, bila ada berasa berselumbar, semabuk, keliru, tak faham, haraplah berhubung dengan dahan-dahan yang sejati,
Jangan dah hak lolok jangan. Itu ni. Jahat dah hak sejati. Mana anak-anak murid itu mana dahan. Nah. Dah ni kena ke anak-anak murid lah. Anak-anak murid tok D. Dah bagi humbi tadi mana anak-anak murid tok D sendiri. Anak murid orang mana sifat bagi dah. Nah, sifat bagi dahan. Dahan tu kinayah daripada murid je lah. Jadi murid-murid mana? Dahan-dahan mana? Murid-murid yang sejati. Murid-murid hak sungguh. Bukan murid menyamar dah. Kerana lah ni banyak orang menyamar. Kata mengaji pondok tu lah, mengaji pondok ni lah, mengaji dengan syekh tu, dengan baba ni, untuk guru tu. Padahal tak sekali habuk. Ni orang panggil bukan dahan-dahan yang sejati. Yang ni bahaya. Tu mengaji dengan syekh tu, syekh ni. Macam lucu lah, boleh tengok dalam Facebook tu. Duduk tahzir. Tak ada muka surat berapa lagi, depan lagu. Tolong royak juga dengan kulit depan baru ni. Tak ada masuk muka surat lagi, kulit depan. Tu. Jadi kalau dengan humbi, dengan tok guru pengarang kita ni tok diskar, kita rojoklah dengan dahan-dahan yang sejati. Mana murid-murid hok ngaji sungati. Tu berdahan daripada humbi itu. Mana berdahan, mana mengaji daripada tuan pengarang ni sendiri. Tu macam kita sekarang ada lagi murid tok dis sendiri. Sebab saya mengaji kitab muallafat atau musannafat tok diskam ni. Semua muallafat atau musannafat tok diskam ni saya mengaji dengan anak murid tok dis sendiri. Iaitu Baba Abdul Rahman. Baba Abdul Rahman tu ada di Shah Alam sekarang ni. Kalau tak silap saya dah ada di Shah Alam. Jadi dia tu anak murid tu deskan direct terus lah. Anak murid tu deskan. Tu. Jadi kalau kita tak boleh dengan humbi, kita dapat dengan dahar-dahar. Tak dapat dengan dahar-dahar pun, hak mana orang panggil sempat pegang bergantung dengan dahar. Tu hak kita tambah sendiri tu. Hak bergantung dengan dahar-dahar, hak sejati. Hak berdahar ke daripada humbi tadi tu, kita gantunglah pula dengan orang hak dapat bergantung. Sebab itulah sana ini dekat sangat. Mana kita diskar. Gitu selalu dah. Kita bawa mai untuk diskar. Selapih je. Selapih je. Kalau orang kata dia tak ada selapih, pakai direct terus, kalau umur sebaya kait saya, susahlah sikit nak percaya tu. Tapi kalau orang panggil macam seperekat dengan Baba Li sendiri, Baba ke, Baba tak nak murid tu diskar kak. Atau Baba Meh kita duk mengaji tu, itu masih boleh diterima. Macam juga ada duk mengakui anak murid pada Mekah, pada umur baru 40. Itu beratlah tu, tak logik lah tu. Ni. Berhati-hatilah. Sahabat-sahabat semua kena berhati-hatilah. Akhir zaman ni macam-macam jenis orang mendakwa dakwi. Tu orang mendakwa dakwi itu terlalu banyak. Baik. Jadi kalau kita tak boleh nak berhubung dengan Tok Diskar sebagai humbi ni sendiri kerana meninggal dunia, wafat dah, kita hubung dengan dahar-dahar hak sejati, hak berdahar daripada humbi. Ataupun kita berhubung juga dengan orang-orang yang sempat bergantung dengan dahar-dahar hak sejati tadi. Mana orang-orang hak mengaji dengan anak-anak murid Tok Diskar hak sejati tadi. Tu supaya kitanya tidak selomba, tidak semabuk, tidak keliru. Dan jikalau didapatkan yang tentu salah, tak boleh gidah. Manusia ni la yakhlu anil khata' wan nisyan. Tidak sunyi daripada buat salah, tak sunyi daripada salah dan lupa, tu pastilah ada. Hak tak ada salah langsung ni siapa? Langsung tak boleh nak kritik itu Tuhan lah kalau kira-kiranya. Ni. Hak langsung tak ada dosa, tak ada khata' ni, Nabi lah kalau kira kan. Ada pula yang daripada Nabi hak maksum ni, tentu dah ada salah. Jadi katanya Tok Diskar, dan jikalau didapatkan yang tentu salah, tak boleh nak ihtimal dah. Hak tak tentu salah tu kita boleh ihtimal lagi. Kita boleh tanggung, kita boleh takwil, makwil dan sebagainya. Itu cara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tu begitu. Takwil dulu, ihtimal dulu,
Jangan gaduh nak cepat tasarruk fi takfir. Jangan nak gaduh cepat hukum kafir, jangan nak cepat gaduh hukum tu hukum, jangan. Itu cara ahli sunnah tu bergaluh lembut. Tapi kalau orang panggil hak jenis keras kan, tak ada apa. Kafir. Tu. Berat tu. Manhaj lagu tu bukan manhaj ahlul ilmi. Baik. Dan jikalau didapatkan yang tentu salah. Kalau kita jumpa memang salah sungguh. Tak boleh nak ihtimam, tak boleh nak takwil dan sebagainya. Tentu dah salah. Maka kata Tok Diskam, haraplah jaga pada tepinya, tepi risalah. Buat orang panggil ta'liqat. Mana? La'alla sawaba, mudah-mudahan yang betulnya. La'alla al-asaha. Mudah-mudahan yang terlebih sahihnya. Itu. La'alla sawaba, mudah-mudahan yang betulnya. Begitu. Buat di tepi, jangan potong terus, jangan. Ini adab kita belajar di pondok, begitulah tok guru kita ajar. Jangan kita terus potong seruk. Jangan. Kita tulis angka 1 ke, lepas tu tulis kat tepi ni. La'alla sawaba, mudah-mudahan yang betulnya begini. Itu cara kita beradab, berakhlak dengan ilmu, dengan kitab, dengan guru, dengan masyayikh. Tu haraplah jaga pada tepinya, tepi risalah. Jaga lagu mana, hak betul lagu mana, serta menyatakan wajah salah. Tu bapa mu kata aku salah tu mengenam nyata, jangan menyatakan wajah salah dan menggantikan tu. Pertama sekalinya mu kena letak tepi, kemudian mu rayak wajah salah kok mana, kemudiannya mu gantikan yang betul. Beginilah lagu itulah yang memberi manfaat. Itulah cara yang banyak memberi manfaat. Mana? Manfaat pada ilmu, manfaat pada membaca, manfaat pada adab, pada akhlak dan sebagainya. Ini jadi diajar kita kalau ada salah kita kena betul cara lagu itulah. Baik, habis itu. Kemudiannya kita baru nak masuknya khutbah kita ni insya-Allah. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Tu atas sekali, patah pada bismillah itu disebut la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Satu-satunya Tuhan, tidak ada rakan sekutu, tidak ada kongsi baginya bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Tok Diska memulakan sebagaimana adat kebiasaan orang panggil muallifinah, musannifinah. Memulakan khutbah dia dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat barah lagi amat mengasihani. Ini terlalu banyak dah syarahan dan huraian Bismillah. Kembalilah pada video-video yang pernah ada dalam YouTube ke dalam mana-mana untuk ambil dhabit pada Bismillah. Puji bagi Allah. Bismillah tadi orang panggil ibtidak hakiki. Kemudian Tok Diska memulakan lagi dengan puji qadim bagi qadim. Itu maklum juga kita. Jadi puji bagi Allah Ta'ala. Mana semua puji Allah Ta'ala belaka. Allah tu siapa? Tuhan yang memberi kepada kita akal, fikiran. Digantungkan hukum puji itu dengan sesuatu yang terbaik daripadanya, iaitu apa? Tuhan ni beri akal, fikiran pada kita. Kalau tanpa akal dengan Allah, jauhlah kita, tak boleh nak buat banding lah. Tengok orang gila dengan orang yang tak gila, selisih banyak-banyak. Banyak. Tu maka wajib kita syukuri di atas nikmat akal. Yang dengan dialah, yang dengan sebab dialah, dengan tu bawa sababiyah. Yang dengan dialah, yang dengan sebab dialah dia akal tu dapat kita ketahuikan akan setengah-setengah, bukan semua.
Tidak semua dapat diketahui dengan akal. Itu setengah-setengah aja. Itu orang panggil isyarat, kata bahawasanya mengenal Allah Ta'ala ni tidak wajib dengan akal. Wajib ma'rifatullah tu bisyara'i la bil akli. Tu. Adapun Mu'tazilah, Mu'tazilah ni wajib kenal Allah, wajib kenal Tuhan tu dengan akal. Wajib tu wajib akal maknanya. Jadi kalau kira-kira Nabi Rasul tak diturun, tak diutuskan pun manusia ni wajib kena kenal Tuhan. Kenapa? Karena akal itu Mu'tazilah tu. Orang ahli sunnah wal jamaah, tu wajib bahasa syarak. Wajib syarak lah, wajib syarak. Artinya kalau syarak tak diutuskan, maka tak wajib manusia tu kenal Tuhan. Dia tak berdosa. Bila kata tak wajib, tak berdosa. Tu kerana Tuhan kata, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidak kami azabkan mereka itu manusia sehingga kami utuskan rasul. Patut akal ni disandingkan dengan syarak, dengan nakal. Nakal tu syarak lah. Quran sunnah. Adapun akal tu bukan akal semata-mata akal kita, tidak, tapi ijma'ul ulama, qiyasus sahih. Qiyasus sahih wa ijma'ul ulama. Itu makna akal sini. Jadi dengan akal yang sahih, dengan akal yang sihat ni lah, sebab bagi dapat kita ketahuikan akan tu maf'ul, akan setengah-setengah barang yang bersakut paut dengan Allah Ta'ala. Bukan boleh duk kenal semua dengan akal. Bukan boleh duk tahu semua dengan akal. Setengah-setengah aja. Itu pun syarat mari royak. Akal kita beri mikir je. Untuk orang panggil apa? Nampak kebenaran syarak tu. Itu. Kalau syarak tak mari royak, tak kenal kita Allah Rasul ni. Itu. Maka kerana tu wajib ma'rifatullah tu wajib bisyara'i la bil akli. Wajib dengan hukum syarak, bukan dengan akal semata-mata, tidak. Dan Rasul atas pada kata Allah. Maknanya yang dengan sebab dia lah, sebab akal tu dapat kita ketahui akan setengah-setengah barang yang bersakut paut dengan Rasulnya, dengan utusan-utusannya, utusan Allah. Tu. Ketahui tadi, takluk pada ketahui. Tahu tadi dengan turus, dengan jelas kenampakan. Turus tu mana? Jelas kenampakan. Dengan turus. Kita buat terus. Maknanya turus tu jelas. Dengan jelas kenampakan. Jadi kalau tak tahu tu tak jelas. Itu. Tu tak jelas. Bila tak jelas tak nampak. Tu tak nampak. Nanti ni. Bila jelas tu lah nampak. Nanti ni. Apa kita tak tahu kata ada lubang depan. Maka kejung degung. Sebab apa? Tak tahu. Bila tak tahu, tak jelas, tak nampak. Tu. Maka tahu tu mesti dengan jelas. Bila jelas tu nampak. Oh, gini. Itu. Demikianlah, yang ni lagu tu jugalah yang lain-lain. Tu mana? Yang ni dengan sebab akal jugalah dapat kita ketahuikan yang lain-lain lagi. Bukan hanya bagai yang Allah dan Rasul. Hak lain-lain pun dapat juga dengan sebab akal ketahui. Lain-lain lagi. Apa yang lain lagi? Bayan pada kata yang lain lagi. Daripada hukum-hukum ugamanya, agama Allah Ta'ala. Dengan sebab akal. Yang ni akal tu dapat mencerahkan. Tu dapat menerima ke orang panggil ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasul. Kerana apa? Apa sahaja yang Rasul sampai itu tidak pernah bercanggah dengan hukum-hukum akal. Itu.
Ni orang panggil bara'atul istihlali juga ni. Nah, sebagai bara'atul istihlali. Apa? Nak cerita kata bahawasanya tak dapat tidak kita nak kenal Allah Ta'ala. Pertama-tamanya kita kena tahu hukum akal. Itu. Kalau seorang itu tak mengerti hukum akal, bagaimana dia boleh nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Susahlah. Susah. Baik. Demikianlah. Ini lagu tu jugalah. Demikianlah tu mana lagu tu jugalah. Mana lagu tu juga? Yang ni dengan sebab akal tadi. Dengan sebab akal tadi tu juga dapat kita ketahuikan akan yang lain-lain lagi. Mana yang lain-lain lagi? Bayan pada kata yang lain-lain lagi daripada hukum-hukum agamanya, agama Allah Ta'ala. Tu. Baik, habis itu. Artinya nak cerita kata bahawasanya mana hukum-hukum agama Allah Ta'ala ni tidak pernah bercanggah dengan akal. Tak pernah. Cuma kadang-kadangnya benda tu kita tak boleh nak ta'akul. Benda kita tak boleh nak ta'akul, kita serah. Kita serah pada Allah Ta'ala. Pasti benda tu tidak sia-sia. Itu tidak sia-sia. Contoh supaya sapuh lah. Sapuh kalau ikut akalnya, sapuh bawah lah. Kerana bawah kata dak, sapu ke atas. Itu nak cerita kata benda kadang-kadangnya agama ni kita tak boleh nak guna akal semata-mata. Dia akal ni disandingkan dengan akal. Gitu. Seiring dia panggil. Seiring. Baik, habis itu. Kemudiannya dia iring pula dengan selawat dalam bahasa Melayu. Hei Tuhan kami, mintalah engkau, hei Tuhan kami, mintalah engkau membanyakkan rahmat. Ini terjemah daripada Allahumma salli lah ni. Hei Tuhan kami, mintalah engkau membanyakkan rahmat. Kerana selawat daripada Allah dengan makna rahmat dan selamat. Allahumma salli wa sallim. Itu. Minta rahmat dan selamat. Dua-dua. Kerana ayat Quran kata ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bukan selawat saja, tak, selawat dan salam. Sebab itulah hak Wahabi duduk Wahabi duduk kata tak boleh reka selawat, tidak ambil dalil kata sahabat tanya kaifan usalli alaika ya Rasulullah. Itu selawat dalam semaya tu sahabat tanya tu. Kalau tidak sahabat tu dah tanya kaifan usalli wa nusallimu alaika ya Rasulullah. Tak. Sahabat tanya kaifan usalli alaika fis salati ya Rasulullah. Itu dalam hadis dalam musnad Imam Ahmad. Tu maka Rasulullah ajalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada pun salam tu ada dah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu. Baik. Ada pun selawat di luar semaya, tak ada hal lah. Kita nak baca selawat apa sekalipun, nak reka bagaimana sirah yang baik-baik. Iza sallaitum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ahsinu salata alaihi. Itu kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Apabila kamu nak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kamu rekakan selawat yang cantik-cantik. Ni pun reka kat ni selawat aku bahasa Melayu. Mana ada Nabi selawat, hei Tuhan kami, mintalah engkau membanyakkan rahmat dan selamat. Tak ada hal lah kita faham bahasa Melayu kita, bahasa Jawi kita. Jadi minta Allah Ta'ala perbanyakkan rahmat, nikmat dan selamat. Minta kau orang panggil Tuhan banyakkan rahmat dan selamat tu di atas pengulu kami, Sayyidu waladi Adam. Tu penghulu anak-anak Adam. Jadi Nabi sendiri kata ana Sayyidu waladi Adam. Aku ni penghulu bagi anak-anak Adam. Maka nak kita panggil Nabi penghulu tak ada hal lah. Tidak bid'ah lah. Tidak hulu lah. Tu penghulu kami. Siapa penghulu kami? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ke semua kaum keluarganya. Minta juga orang panggil Tuhan membanyakkan rahmat dan selamat atas semua keluarganya, keluarga Nabi. Kalau Nabi fi maqamid du'ai, kita semua masuk. Kullu mu'min walau kana asiyan. Tiap-tiap orang mukmin sekalipun dia kaki maksiat. Bahkan kaki maksiat itulah hak lebih mustahak berhajat pada didoakan. Ada pun orang panggil keluarga fi maqamil madhi. Keluarga Nabi pada maqam puji itu kembali pada dua.
Mana? Ahlul Kisai. Nah, Ahlul Kisah. Mana? Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Itu Ahlul Kisai. Kemudiannya kena kepada mukmin taqi. Kullu mu'minin taqi. Nah, tiap-tiap orang mukmin yang bertakwa kepada Allah, iaitu aulia illah. Itu keluarga pada maqam madahi dipanggil. Fi maqamil madahi, pada maqam puji. Keluarga fi maqami zakah, itu khilaf pak mazhab. Sebagaimana hak maklumlah, mazhab kita Syafi'i sudah sebut kata keluarga yang haram, keluarga Nabi yang haram maka sedekah, maka zakat ni ialah Banu Hashim, Banu Abdul Muttalib. Itu mazhab kita Syafi'i. Baik, habis itu. Dan sahabatnya ni atah pada kata keluarganya. Ni orang panggil min atfil khasi ala al-ami. Daripada bab mengatahkan yang khas di atas yang am. Mana? Keluarga Nabi tu umum. Sampai hampir kiamat pun ada. Adapun sahabat tu khusus kepada mereka man laqiyan Nabi. Fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam mubasyaratan. Tu wa amana bihi wa ma ta'adza zalikal iman fahuwa sahabiyun. Itu sahabat. Mereka yang berjumpa dengan Nabi pada zaman Nabi. Artinya orang yang jumpa Nabi pada zaman bukan Nabi hidup, tak boleh lah. Tak nampak, tak diiktibar, tak dikira sebagai sahabat. Lagi pula jumpa tu mubasyaratan, secara jaga. Mubasyarah, langsung, direct, bukan mimpi-mimpi tak. Lepas tu beriman dengan Nabi, wa amana bihi, dan beriman dengan Nabi, wa ma ta'ala zalikal iman, dan mati di atas demikian itu iman. Fahuwa sahabiyun, maka itulah sahabat. Itu sahabat. Minta turun juga di atas sekalian sahabat-sahabat Nabi. Habis situ. Amma ba'du ni panggil faslul khitab. Amma ba'du ni faslul khitab. Mana intiqal. Orang panggil berpindah. Pada perbahasan yang sebelum pada ni daripada perbahasan khutbah kita, ini nak masuk pada muqaddimah kita. Muqaddimah kita. Ya, ada khutbah kita, muqaddimah kita, muqaddimah ilmu. Itu kebiasaan lah. Kadang-kadang ada juga pengarang-pengarang itu dia tinggal beberapa perkara tadi. Kerana memadai iktafat. Baik. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, maka hei sekalian kaum-kaumku. Kaum-kaum sini kena kepada ahli pengikut lah. Itu pengikut. Ahli ni banyak makna. Kaum ni banyak makna. Ahli. Kaum dengan makna keluarga pun ya. Kaum dengan makna pengikut pun ya. Macam kita ahlus sunnah. Mana apa? Pengikut. Bukan orang yang berkeahlian. Bukan makna keluarga sunnah. Bukan penduduk. Ya kaum ahli. Kaum ni banyak makna. Ahlul qaryah, penduduk kampung. Ahlul bait, ahli keluarga maknanya. Ahlus sunnah makna pengikut sunnah, bukan ahli dah. Ahlul ilmu, yang mahir dalam ilmu. Itu. Jadi ahli tu banyak makna. Jangan duk berdasar makna, jangan. Hei sekalian kaum-kaumku, hei anak-anak muridku lah maksudnya, dan saudara-saudaraku, yang ni saudara fiddin. Ikhwah fiddin dia panggil. Saudara-saudara pada agama. Kerana saudara ada tiga. Ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah islamiyah. Itu. Jadi ukhuwah yang dikehendaki sini, saudara-saudara sini, itu ikhwah fiddin. Mana persaudaraan dalam agama. Hendaklah, yakni wajiblah kamu membanyakkan pada belajar ilmu agama. Mu kena banyak belajar ilmu agama. Jangan buat sikit pada cukup sikit sudahlah. Jangan. Mu kena banyak belajar ilmu agama. Tu hendaklah ini wajiblah kamu membanyakkan pada belajar ilmu agama bagi kamu. Bukan agama orang lain, agama bagi kamu dah. Kalau nak mengaji agama orang lain tu, orang panggil masuk dalam bab muqaranatul adyan atau mengaji milal wan nihal atau tayyarat, aliran-aliran ideologi pemikiran. Itu tidak fardu ain dah tu. Itu fardu kifayah aja. Kata wajib fardu ain sini kita membanyakkan pada belajar ilmu agama ni, agama bagi kamu tu dah. Ini agama Islam tu dah. Belajar tauhid, belajar fiqh, belajar tasawuf, itu. Belajar tafsir, belajar hadis, belajar sirah, itu paling kurang itulah. Itulah orang panggil beberapa ilmu hak paling kurang ilmu agama.
Nah, dah. Ada pun lebih pada tu lagi kena pergi pondok lah. Nahwu, sharaf, ma'ani, bayan, badi', mantiq, istiqaq, wadha', maqulat, usul tafsir, ulumul hadis, usulul hadis, usulul fiqhi, qawaidul fiqhiyah. Banyaklah. Nah. Baik. Sama telah pula, yang ni lebih-lebih lagi. Itu mana sama telah? Sama telah lah pula, yang ni lebih-lebih lagi lah pula. Ilmu tauhid. Ilmu mengesahkan Allah Ta'ala. Tauhid. Nah, bukan daripada wahid dah. Ada nama apa? Nasuha ke apa? You duduk maki saya dalam YouTube saya tu. Lepas tu rupa-rupa you duduk mengajar tauhid. Tauhid ni asal daripada kalimah ahada, wahidu. Tak kena. Tauhid ni wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu tauhidan. Itu asal tauhid. Asal daripada kalimah wahada yuwahidu tauhidan. Bukan auhada atau ahada. Kata tauhid ni asal kalimah ahad. Nah, tu ni. Wahid. Bukan ahad pun tidak, wahid pun tidak. Wahada yuwahidu tauhidan. Itu. Baik. Banyak juga tu. Nak lebih kurang macam Rodi juga tu mengajar tu. Akhirnya dia pun private dah. Dia punya account YouTube. Jadi jangan maki orang. Lama maki orang kan orang cek. Nak ilmu tauhid, mengajar yang duk mengarut lah. Mengajar hak kita mengaji daripada tok guru cukup. Jangan duk reka, jangan. Sama telah pula ilmu tauhid. Ilmu mengesahkan Allah Ta'ala. Itu mana ilmu tauhid. Ambil daripada perbahasan wahdaniyah. Wahada yuwahidu tauhidah. Salah satu daripada perbahasan ilmu tauhid yang susah ialah sifat wahdaniyah. Jadi orang panggil mim babit tasmiyatil kulli bil juz'i. Mempernamakan ilmu ni dengan nama tauhid ialah setengah daripada bab mempernamalkan keseluruhan ilmu ini dengan satu juzuk perbahasan di dalam ilmu ini. Itu dia panggil mim babit tasmiyatil kulli bil juz'i. Itu. Tu. Kenapa nama ilmu tauhid? Karena salah satu perbahasan yang sangat susah dalam ilmu ni ialah sifat wahdaniyah. Jadi wahada yuwahidu tauhidan. Lagu tu. Baik, habis. Suka apa cari? Lagi pula ilmu usuluddin. Dia sebut dua. Ilmu tauhid pun ya, ilmu usuluddin pun ya, nama dia. Hak tu lah ya tu. Ni duk kelahi lah. Saya belajar ilmu tauhid. Oi, hebat awak, saya belajar ilmu usuluddin. Oh, wow, hebat. Tu lah ya tu. Ilmu usuluddin maknanya umbi agama. Teras bagi agama. Tu kerana dengan dia itulah. Orang panggil apa? Kena ma'bud yang kita sembah tu. La tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'budi. Itu. La tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah mana tidak betul. Itu makna tidak sah. Bukan tak sah dalam fiqh syariat tu dak. Kerana sah tak sah dalam syariat tu hak zahir. Ada pun ilmu akidah ni pegangan dalam batin hati. La tasihhul ibadah makna tidak betul ibadat orang melainkan kemudian daripada dia kenal siapa yang dia sembah. Itu maksud la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Itu maksud. Kerana apakah lebih-lebih lagi kita kena banyak mengaji ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu kalam. Pun ya. Nama ilmu kalam. Lalu pun dah ambil. Tengok Imam Syafi'i cela ilmu kalam. Yang Imam Syafi'i cela tu ialah ilmu kalam Mu'tazilah. Tak percaya cuba buka Ihya Ulumuddin. Tengok Imam Ghazali nakalkan pendapat-pendapat ulama tentang ilmu kalam ni ada dua. Satunya mencela semata-mata, satunya memuji semata-mata. Pada pihak mencela antaranya Imam Syafi'i, Imam Malik, Sufyan Tsauri. Kemudian cuba tengok Imam Syafi'i cela tu ilmu kalam yang mana?
iaitu tokoh Mu'tazilah pada zaman dia. Itu. Bukan ahli sunnah. Kenapa hal elok-elok? Tu. Jadi nama ilmu kalam kenapa? Karena salah satu juga orang panggil perbahasan dalam ilmu ni yang sangat rumit, ghawamid, ialah sifat kalam. Sifat kalam tu rumit. Tu perbahasan yang rumit, yang susah, yang payah. Baik. Ilmu aqaidil iman, ilmu akidah, ilmu ma'rifatul ammah, ilmu yalaka, nama yalaka tu secara musamma tu hak dullah. Lepas tu apa banyak? Karena li syarafil musamma. Kasratul ismi li syarafil musamma. Banyaknya orang panggil nama. Kerana mulianya orang panggil ilmu yang dipernamakan tadi tu. Itu. Kerana apakah orang panggil lebih-lebih lagi kita kena banyak ngaji ilmu akidah, ilmu usuluddin ni? Kerana ini ilmu didahulukan dia ini ilmu tauhid ni di atas yang lainnya, di atas ilmu yang lainnya. Didahulu ni maknanya dipentingkan terlebih dahulu daripada ilmu yang lain. Ilmu lain tu penting enggak? Tapi ilmu ni lagi penting. Itu. Kalau tak silap hadis dalam apa? Dalam Abu Daud kalau tak silap. Dari riwayat Abu Daud tu Jundak bin Abdullah kata kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanu hazawirah atau kama qala lah. Kami pernah hidup dengan Nabi SAW, padahal kami ketika tu pemuda-pemuda yang hampir-hampir nak balik. Maka Nabi-nya diceritakan oleh Jundak bin Abdullah kata fata'allamna imana qabla an nata'allama al-Quran. Tu. Kami diajarkan oleh Nabi akan ilmu iman sebelum daripada kami diajarkan Quran. Fata'allamna al-Qur'ana, kemudian kami diajarkan akan Quran, fazdadna bihi imanan. Maka bertambah-tambahlah dengan Al-Quran tadi itu akan keimanan kami. Artinya silibus yang diajar oleh Nabi pada sahabat-sahabat pun ialah iman dulu. Bahkan Al-Quran ni kalau kita tengok agak, boleh dikatakan berapa peratus? 70% ialah iman, akidah. Bahkan ayat di Mekah tu semuanya berkaitan dengan akidah. 20 tahun je Nabi di Madinah tu, 20 tahun lebih lah kita kira. 20 tahun lebih je orang panggil Nabi Rasulullah SAW di Madinah tu turun ayat-ayat tentang syariah, akhlak dan syariah. Belum pada tu di Mekah akidah semata. Itu banyak dalil lah yang menunjuk kata bahawasanya ilmu ni didahulukan dia ilmu tauhid di atas yang lainnya, di atas ilmu yang lainnya. Dan secita-cita barang yang masyhur, yakni barang ilmu lah, kena barang tu kena ke ilmu yang masyhur, yang bersibuk dengan dia dengan barang ini ilmu oleh orang yang berakal. Yang tu sifat azah mausuh. Tu. Dan secita-cita barang yang ini ilmu yang masyhur, yang bersibuklah dengan dia dengan barang oleh yang berakal. Kalau kita nak sibuk sekalipun, kawan sibuk ni tak boleh. Maaf banyak kawan ada kelah. Tu. Nak sibuk pun mengajilah, bersibuklah dengan ilmu ni. Kalau orang itu berakal pasti dia akan bersibuk dengan ilmu ni. Kenapa? Pada melepaskan diri yang berakal daripada kekal di dalam neraka. Itu. Karena orang ni kalau orang ada akidah ni, ada akidah makrifah ammah, sah i'tikad dia ahli sunnah wal jamaah, walau bagaimana besar ada banyak dosa dia sekalipun, takdir Allah Taala ada apung, na'udzubillah min zalik, masuk api neraka, tetaplah tidak akan kekal di dalam api neraka, bahkan dikeluarkan oleh Allah Taala untuk masuk ke syurga. Ini kenapa? Ada iman yang sah, akidah yang sahihah. Maka sebab itulah ilmu inilah bagi orang berakal patut dia bersibuk-sibuk. Supaya apa? Melepaskan diri orang yang berakal daripada kekal di dalam neraka. Sama telah lah pula pada ini zaman. Yang ni lebih-lebih lagi lah pula pada zaman ni. Zaman siapa ni? Zaman Tok Diskar.
Kalau zaman Tok dia kata lagu ni dah. Oh, zaman kita ni tak. Oh, berat lagi lah. Lebih-lebih lagi lah dia tu ni. Tu. Sama telah lah pula. Lebih-lebih lagi lah pula, bah. Pada ini zaman. Pada zaman Tok Diskam tu sendiri. Apatah lagi pada zaman kita ni. Yang banyak fitnah. Banyak sangat fitnah. Ya Allah, ya Rabbi. Dan kacau, kucah kacir. Baca kucah kacir tu. Dan kucah kacir. Kucah yang habis. Hak ahli sunnah dikatakan ahli bid'ah. Nah, hak ahli tauhid dikatakan musyrik. Nah. Ada puak menyamar jadi ahli sunnah pula. Nah, tu. Nah, modal ada benda lain. Wujud bila makan. Wujud bila makan. Wujud bila makan. Tu ialah modal ayahnya. Wah, ada orang marah tu. Wujud bila makan apa duk kata lagu tu ni. Keluar daripada mazhab Asy'ari. Aduh. Kita kata tu sebab demo tu terlampau taksub sangat. Nak siapa ke apa tawaf depan Kaabah bersa'i di Mina di Safa wal Marwah pun Allah maujudun bila makanin, Allah maujudun bila, tak perlu siapa begitu. Nah, Allah maujud bila makan ni hanya satu juzuk perbahasan di dalam perbahasan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Itu je. Dia perbahasan ni perbahasan akidah, pegangan, tak perlu kita nak yuya. Tak tahannya yuya. Kawan-kawan Asy'ari, Asy'ariyah sendiri kapi, bukan original ahli sunnah. Tu fitnah agak tu. Nah, Abu Ya saya Imam Alawi pun kapi. Berat Habib Ali Al-Jufri pun kapi. Habis segala orang kapi. Itu. Fitnah tu. Dan kucak kacir pada ilmu ini. Ini ilmu akidah, ilmu tauhid ni. Bahkan pada serba-serbi tidak hanya ilmu tauhid saja, serba-serbi. Ilmu syariat, ilmu fiqh pun ada. Nah, maka sebab tu katanya tu disekan amboi. Amboi ni ta'ajjubiyah ni. Nah, sirah ta'ajjubiyah dia panggil. Amboi. Jarangnya mereka yang teguh ilmu tauhid pada masa yang susah ini. Pada zaman Tok Diskar ni pun Tok Diskar kata amboi. Jarang dah orang nak boleh teguh akidah makrifat dia, ilmu tauhid dia pada zaman Tok Diskar. Pada zaman lah ni. Tak seroyak pada zaman lah ni. Lebih-lebih lagi. Amboi. Ni sirah ta'ajjubiyah lagi ni. Amboi. Bertuahnya dan beruntungnya siapa? Mereka yang ditaufikkan dia. Mereka yang diberi kekuatan. Taufik mana sarraful abdi al taufik ni mana? Apa makna taufik tu? Khalqul qudrati fil abdi ala ta'ah. Tu. Tuhan jadikan ring pada hamba tu untuk buat taat. Itu mana? Khalqul qudrati fil abdi ala ta'ah. Tuhan jadikan ring untuk hamba tu buat taat. Ada tu ni. Tu orang panggil taufik. Nah, bukan semua orang Allah Taala bagi taufik. Bahkan nikmat taufik ni lah paling payah sekali. Dalam Quran hanya satu tempat saja disebutkan. Wa ma taufiqi illa billah. Dan tidak didapatkan taufik itu melainkan dengan pemberian daripada Allah. Dan berutullah mereka yang ditaufikkan mereka. Diberi taufik apa? Bagi mengkejapkan, yakni mengkukuhkan. Mengkejap tu mana? Mengukuh. Kita bahasa kita mengkejap ni kadang-kadang kalau orang Kelantan tak apalah faham. Kejap molek. Kejap tu mana kemah, kukuh. Kalau takut orang luar ni kejap itu faham sekejap berat. Oh, bagi sekejap bagi mengkejap, yakni mengukuh. Mengukuhkan aqaidil imani. Mengukuhkan segala tambatan-tambatan, simpulan-simpulan bagi kepercayaan. Sedikitlah mereka yang mengetahui akan aqaidil iman. Sedikit sungguh. Cuba tanya orang awam. Sebab tu kita kadang-kadang tak payahlah nak cerita pasal fal simpang lah kau ikutlah. Mu nak marah-marah gila aku nak royak aku tak kira. Tak payahlah cerita benda-benda gitu ngajar orang awam.
Ngajar fardu ain cukup. Ngajar tauhid, ngajar fiqh, ngajar tasawuf. Orang awal hak ni lah hak balighu anni walau ayat. Hak wajib kita sampai ke walau satu ayat. Tak boleh susuk sikit habuk untuk dia hak ni. Tauhid, fiqh, tasawuf. Duk cerita apa benda-benda karuk apa teh hujah ilmu kebatulah keturunan korutah lah apa Melayu turun gunung jerai gapo dak perlu cerita benda gitu. Nah. Cerita apa benda gitu tak payah cerita itu bukan fardu ain. Ni tauhid fiqh tasawuf ala manhaj ahli sunnati wal jamaah. Nah, di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Cerita ni cukup. Tak payah cerita lebih-lebih. Ramai orang tak tahu aqaidil iman. Kalau tanya hukum akal, tanya orang panggil berapa sifat ketuhanan yang wajib diketahui dengan secara tafsili. Nak bagaimana kita nak beriman dengan Allah Ta'ala secara ijmali. Hak ni pun ramai orang tak boleh nak jawab. Kenapa? Tak tahu. Tak ambil tahu. Tak ambil padu. Tak ambil kisah. Ya, kita duduk cerita hak mengarut-ngarut tu pasal apa? Jadi bola tanggung pula. Nah, tu ini luah hati saya lah. Hak mana tak setuju biar gilah. Tapi saya memang tak setuju gitu. Nah, kenapa? Karena benda hak fardu ain hak ni hak kita kena cerita kepada orang awam. Kena cerita kepada masyarakat, umat Islam. Nah, banyak lagi sedikitlah mereka yang mengetahui akan dia akan aqaidil iman. Sedikit kata Tok Diska. Dan mereka yang boleh menjaga. Dan mereka yang boleh menjaga ni atas pada kata mereka yang mengetahuikan dia. Ini sedikitlah mereka yang boleh menjaga yang lain daripadanya pada masa ini. Orang yang nak mengajar apa sikit. Nah, itu maknanya. Dan mereka ini sedikitlah mereka yang boleh menjaga tu makna mengajar lah. Itu makna menjaga. Yang lain yang akan orang yang lain daripada mereka pada masa ini, pada zaman Tok Diska ni. Pada zaman Tok Diska ni pun bukan duk ramai dah orang hok mengajar ilmu aqaidil iman. Orang boleh mengajar ilmu tauhid. Nah, tu sikit. Cuba kita tengok. Kalau ni pun kalau nanti masjid buka ke, cuba kita tengok di masjid-masjid. Dan mengajar gapo banyak. Tak apa hadis, sirah, akhlak, tasawuf. Tasawuf tu sedaplah boleh reke, boleh goreng. Nak ni. Ya sedaplah tasawuf ni boleh goreng. Siapa hangit pun tak apa tasawuf tu. Nah. Hak kurang orang mengajar fake. Kurang lagi fake muamalah. Fake munakahat, fake jinayah. Nah, fake ibadat pun setakat semaya, puasa, zakat, haji kurang dah. Lebih kurang lagi tauhid, fiqhul akbar. Ni paling kurang lagi. Betul sungguh lah. Hak Tok Diska sebut ni betul sungguh. Baik, habis itu. Sungguhnya telah dibalakan dengan silap padanya pada ilmu aqaidil iman ni akan mereka-mereka yang tidak disangka-sangkakan dengannya dengan mereka akan silap. Ni kita sambung pula lah esok. Ini Tok Diska nak orang panggil apa tu? Nak sindir. Mula nak menyindir tuk guru. Pakai serba besar, pakai jubah belah. Kadang-kadang kalau ceramah tu kan, berat. Ini tak kena dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni. Contoh, Allah menjadikan dengan sekali kun. Kau semua jadi. Ada tu. Kau pakai serba tikak-tikak jubah belah. Ada. Nak mengajar kat sejik mana? Dari sini. Tu. Sebab itulah dia kata sungguhnya telah dibalakan dengan silap padanya pada ilmu aqaidil iman ni akan mereka yang tidak disangka-sangkakan dengannya dengan mereka akan silap. Yang ni daripada mereka-mereka yang dimasyhurkan dengan berilmu. Ni alim ulama. Takkan dia salah. Tak. Pada zaman Tok Diska ni pun dibala dah.
Allah Ta'ala bala ke dengan salah ilmu agaib itu kepada orang hak tak diska-ska pun nak kata salah. Sebab apa? Dimasyhurkan dia tu orang ulama, ustaz, alim, tok guru, bobo. Tak tahu ni. Ha itu. Macam-macam lah. Ha ni kita sambung pula insya-Allah. Mudah-mudahannya kita dapatlah orang panggil perhabis hak tashilud du'afa. Nah, insya-Allah. InsyaAllah esok kita baca cepat sikit lah supaya kita akan masuk pada muka surat yang keempat. Muka surat yang keempat insyaAllah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyati wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyati wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.